is a Mari podcast. Hello, anda sedang mendengarkan podcast Bosan, sebuah rangkaian daripada Plug In with Mari. Saya host anda, Azaria Tagaya. Dan sebelum kami mulakan rancangan hari ini, kami nak ucapkan terima kasih kepada semua pendengar kami yang setia mendengarkan kami berbincang tentang pembangunan teknologi dan juga industri di Malaysia ini dalam setiap episod. Kalau anda nak dengarkan episod-episod yang lepas, boleh cari kami di Plug In with Mari di Spotify, Apple Podcast, Google Podcast dan banyak lagi. Baik, hari ini kita bersama dengan pengasas bersama dan juga pengarah eksekutif The Lori Online Sendirian Berhad, Nadir Asyafiq Zainal Abidin. Encik Nadir, apa khabar? Hai, terima kasih kerana jemput saya pada hari ini. Terima kasih kerana bersama dengan kami dalam podcast Bosan hari ini. Baiklah, kita nak ceritakan tentang The Lori Online Sendirian Berhad dan juga kita nak lihat tentang perkembangan industri logistik di Malaysia, terutamanya sekarang ni bila kita dalam situasi pandemik ni. Tapi sebelum kita masuk dengan lebih mendalam lagi bercerita tentang industri logistik ni, apa kata ceritakan sedikit latar belakang apa sebenarnya itu thelori.com. Okey, terima kasih. So, The Lori ini kami adalah satu platform digital di mana kami menghubungkan di antara pelanggan sama ada daripada segmen korporat ataupun daripada segmen consumer ataupun pengguna individu, dan kami hubungkan dengan pengusaha-pengusaha lori, van dan juga pickup truck di Asia Tenggara. Jadi kami sudah mempunyai presence, ya, iaitu kami sudah bertapak di Malaysia, Indonesia, Thailand dan juga Singapura. Dan antara bisnes-bisnes yang kita buat adalah seperti penghantaran barang-barang yang kita panggil bulky ataupun yang lebih besar, yang lebih 15 kilo ke atas sebagai contoh. Dan kita buat penghantaran langsung ke pengguna-pengguna yang membeli di platform-platform e-commerce, ya. So seperti Shopee dan juga Lazada. Ini adalah antara bisnes kita yang utama buat masa ini. Kita juga buat bisnes yang berkaitan dengan penggunaan individu seperti pindah rumah. So sebenarnya The Lori kita bermula dengan bisnes pindah rumah pada tahun 2014, tetapi sekarang ini boleh kita katakan ia masih wujud di dalam produk kita, tetapi daripada segi contribution dan juga proporsi untuk daripada segi jualan, ia sudah lebih kecil apabila kita lihat daripada trend tahun demi tahun. So itu adalah dua bisnes kita yang utama buat masa ini. Jadi kita sudah bertapak 7 tahun, sudah mempunyai lebih 130 orang staff dari 4 buah negara, berbilang bangsa, berbilang kaum, berbilang negara juga. Dan satu perjalanan yang menariklah untuk kita mengubah dan juga memberi satu inovasi yang baru di dalam alam logistik ini. Okey, jadi thelori.com ni dah wujud di Malaysia sejak 2014 lagi. Pada waktu tu, tahun 2014 tu, apa sebenarnya yang mendorong Encik Nadir untuk nak menceburi bidang logistik? Apa sebenarnya inspirasi untuk nak terukai bidang ni dengan lebih mendalam lagi pada waktu tu? Baik. Jadi pada waktu itu, kita boleh saya katakan awal 2014 lah. Awal 2014 itu saya sendiri boleh dikatakan masih mencari rentak daripada segi karier. Kerana pada waktu awal 2014 itu saya meninggalkan hidup korporat dan terus lompat ke alam keusahawanan. Sebelum The Lori, saya sebenarnya mula dengan bisnes social networking app yang tidak berapa berjaya lah. Namun begitu, apa yang saya buat adalah pada waktu itu boleh kita katakan tidak berapa berjaya dan saya masih mencari rentak. Tak dapat apa-apa progress dengan bisnes yang saya buat, social networking app itu. Dan apa yang terjadi pada satu hari, saya pergi makan tengah hari dengan partner saya sekarang ini, Chi Hao. Kita just berbincang dan berdiskusi tentang berapa tidak efisiennya industri logistik pada waktu itu,
di mana kita tahulah sebab saya dan juga Cik Hao kita pernah bekerja di dalam di dalam industri logistik, dan di mana walaupun berbilion-bilion nilai transaksi yang berlaku pada tiap-tiap hari dalam industri logistik ini di Malaysia hanya di Malaysia saja sudah berbilion, tetapi prosesnya sangat-sangat manual. Prosesnya sangat-sangat boleh kita katakan kuno lah, right? Maknanya terlalu banyak penekanan daripada segi email pada waktu itu, BlackBerry Messenger. Jadi tidak ada satu platform teknologi yang betul-betul boleh kita katakan menyenangkan semua proses end to end, daripada booking, daripada tracking, right, sampailah ke user experience pelanggan. Jadi apa kita buat? Kita lihat industri logistik secara keseluruhan. Kita kata okey, industri logistik ini besar sebenarnya, right? Cik Hao dan saya, kita sebenarnya berkecimpung dalam industri logistik udara. Jadi kita ada sedikit pengalaman dalam logistik udara. Dan kami membuat keputusan untuk tidak membuat produk baru kami ini yang kami sudah dapat visinya, iaitu untuk menambah baik dan juga untuk memberi satu impak yang besar dalam industri logistik, ataupun dengan cara menyelitkan elemen teknologi. Itu adalah visinya, right? So kita lihat, okey, daripada logistik udara bagaimana? Kita nampak memang tidak ada apa-apa opportunity di situ, kerana peluang-peluang yang ada mungkin lebih kepada sektor korporat, sektor korporat di dalam logistik udara. Kerana sektor itu boleh kita katakan sukar sedikit untuk player baru masuk seperti kami. Jadi kami kata okey, jangan lihat sektor logistik udara. Dan kami tengok pula logistik laut. Sama juga seperti logistik udara sebenarnya. Kita memerlukan connection, memerlukan relationship. Jadi agak sukar untuk kita membuat apa-apa impak pada waktu awal, ataupun boleh kita katakan low hanging fruit. Jadi kita tengok okey, logistik darat, something yang boleh kita katakan lebih mudah untuk kita masuk, terutamanya di bahagian segmen pengguna individu, right? Iaitu use case ataupun produk-produk yang berkaitan dengan pindah rumah dan juga penghantaran barang-barang besar seperti perabot dan juga perkakas dapur, barang-barang elektrik. Daripada situ kita dapat satu idea, apa kata kita buat satu platform, platform untuk lori sewa, simple je, lori sewa, di mana ideanya adalah untuk menukar dan menginovasikan daripada pokok-pokok dan tiang lampu ini, kita punya signboard tu yang mengatakan lori sewa dah ada nombor telefon. Kita nak tukarkan experience dan pengalaman itu kepada something yang lebih efficient, lebih selamat dan lebih cepat. Okey. So terjadilah satu platform lori sewa pada tahun 2014. Baik, yang Encik Nadia cakap tadi, kalau biasa kita tengok lori sewa, dia tampal dekat tiang-tiang lampu, dekat tepi-tepi tiang elektrik. Kalau siapa-siapa nak sewa lori, itu nombor telefon yang untuk panggil. Jadi macam mana pada awal penubuhan tu 2014, 2015 mungkin waktu nak orang kata gain momentum dalam perniagaan thelorry.com ni, macam mana permintaan pelanggan pada waktu tu dan bagaimana agaknya progression permintaan tu dengan berlalunya tahun demi tahun thelorry.com dalam industri? Baik. Pada waktu awal, boleh kita katakan thelorry.com ini adalah pioneer. Kita adalah yang pertama untuk membuat website yang seperti ini. Maknanya pada waktu itu, pada tahun September 2014, in fact, kita punya anniversary lagi beberapa hari lagi, 7 tahun anniversary. Pada waktu itu kita tidak tahu sebenarnya sama ada individu ataupun pelanggan-pelanggan di Malaysia mahukan servis seperti ini, mahu servis website book sewa lori online secara website. Kami tidak tahu sebenarnya. Jadi apa yang mindset yang kami ada pada waktu itu adalah lebih kepada jom buat eksperimen, right? Jom kita buat eksperimen sama ada produk ini boleh pergi atau tidak. Boleh pergi atau tidak. Dan apa yang kami lakukan, kita buat eksperimen di mana kita buat iklan Google Ads,
dan kita bagi tahu kawan-kawan. Dan alhamdulillah pada bulan pertama itu kami dapat sekurang-kurangnya 1 booking 1 hari. Ini pada waktu awal 1 booking 1 hari. Dan pada waktu itu kami punya expectation sebenarnya adalah kosong 1 hari. Tapi kami dapat 1 hari. Maknanya boleh kita katakan okey, boleh pergi ni, right? So bulan demi bulan, tahun demi tahun, apa yang kami buat adalah kami terus melakukan pembaharuan. Kami terus melakukan penambahbaikan. Dan daripada situ, daripada 1 sehari jadi 2 sehari, jadi 10 sehari, jadi 30 sehari, jadilah sampai sekarang ini ratus-ratus 1 hari. Right? Orang yang menggunakan servis kita di Delory. Dan penerimaan untuk pelanggan itu boleh saya katakan sedikit dipermudahkan oleh cetusan yang dilakukan oleh Grab dan juga pada waktu itu MyTaxi lah. Kerana pada waktu itu MyTaxi boleh kita katakan mendapat nama, right? Mendapat nama dan mendapat tempat di hati rakyat Malaysia. So disebabkan itu penggunaan booking kenderaan melalui aplikasi ataupun website ini tak terlalu janggal. Jadi kami ride the trend, so to speak. Right? So daripada situ boleh kita katakan kita dapat penggunaan yang meluas. Namun penerimaan daripada belah pengusaha lori itu sedikit sukar. Kerana pada waktu itu sangat ramai yang tidak percaya dengan apa yang kita buat. Right? Tidak percaya, mereka melihat kami ini seperti terma yang digunakan adalah broker angin. Broker angin. Di mana kami just hubungkan dan tidak memberi apa-apa value kepada relationship, kepada apa-apa transaksi yang berlaku. So sebenarnya suka untuk kita convince dan juga yakinkan pengusaha-pengusaha lori ini untuk bersama dengan kita, untuk sign up dengan kita. Hanya selepas 2-3 bulan selepas kami menjalankan dan melancarkan produk ini, barulah ada sekumpulan pengusaha-pengusaha lori lebih yakin dengan kami, right? Disebabkan kami sudah keluar di media, disebabkan kami sudah lebih visible di dalam pengguna di dalam community logistik pengusaha-pengusaha lori sendiri. Jadi disebabkan itu pada tahun 2014 mungkin dalam bulan Disember barulah ada sedikit penerimaan. Sebelum itu memang tidak ada penerimaan, boleh kita katakan secara total, kerana mereka banyak, ramai sekali memang suka reject saya punya meeting request. Saya nak pergi bermesyuarat dengan diorang tak layan. So hanya lepas Disember 2014 lah baru kami dapat sedikit penerimaan. Jadi penerimaan di kalangan pengusaha lori itu sebenarnya datang daripada brand awareness ke? Macam mana Cik Nadir dan juga pengasas bersama yang seorang lagi untuk Delory.com ni, macam mana approach mereka ni untuk meyakinkan mereka, dan apa cara marketing ke arah pengusaha lori ni? Baik. Sebenarnya yang paling pertama dan paling utama adalah word of mouth. So dia akan menjadi organik apabila ada 1 atau 2 pengusaha lori mereka mendapat peluang untuk menjana pendapatan tambahan. So bila diorang dah dapat peluang, secara natural ini akan disebarkan kepada WhatsApp group, kepada Telegram group dan juga community dan juga Facebook group mereka lah. So ini adalah the best sebenarnya apa kita panggil marketing, word of mouth. Jadi antara penerimaan awal itu adalah daripada word of mouth influencer ataupun early supporter kami pada waktu awal. Itu adalah pertama. Kedua, of course itu sahaja tidak mencukupi, right? Maknanya word of mouth okey untuk mula, tapi kita perlu turun padang, right? Dan saya sendiri pernah jelajah satu Malaysia, right? Dan pergi negeri ke negeri untuk berjumpa dengan komiti pengusaha-pengusaha lori di negeri-negeri tersebut, dan apa yang saya akan buat sejurus lepas habis mesyuarat tersebut, meeting tersebut, saya akan tanya, tuan,
boleh tak masukkan nombor saya dalam grup WhatsApp kan? So itu trik saya lah. So bila dia kata boleh. Bila saya masuk je, teruslah saya akan ceritakan pasal The Lorry, ceritakan apa yang kami tengah buat lah. Dan daripada situ juga saya banyak belajar sebenarnya. Banyak belajar kerana pengalaman saya kalau lihat daripada segi kerjaya, pertama investment banker. Kemudian pergi ke logistik udara, itu pun lebih kepada kerja office lah. Kerja office, kerja strategi, kerja yang lebih berkisarkan finance kan. Jadi benda-benda on the ground ni saya boleh katakan pertama kali lalui di waktu awal penubuhan The Lorry ini. Jadi itu adalah kedua lah, maknanya kena turun padang. Dan of course ketiga, kita buat macam-macam jenis iklan, iklan di social media, iklan di social media termasuk Facebook dan Instagram untuk menarik minat pengusaha-pengusaha baru untuk sertai platform kita. Dan sekarang ni di Malaysia saja kita sudah ada 7,000, lebih daripada 7,000 pengusaha-pengusaha lori yang bersama dengan kita. Okay, so The Lorry online ni adalah yang pertama, seperti Cik Nadia cakap tadi, adalah pioneer lah di Malaysia. Tapi sejak daripada penubuhannya, dah ada beberapa nama lain yang turut sama dalam industri. Mungkin mereka melihat ada peluang untuk nak diterokai dalam logistik ni. Jadi sekarang ni bila orang kata pool tu dah lebih luas lah, ada lagi banyak pilihan untuk pelanggan dan juga pengusaha lori. Apa agaknya yang meletakkan thelorry.com ni berbeza dengan yang lain ni? Apa kelebihan yang ditawarkan oleh thelorry.com? Okay, sebenarnya pada awal penubuhan memang kita pioneer lah. So memang tidak ada kompetitor ataupun pesaing yang sama pada waktu awal. Tetapi of course bila orang nampak peluang, mereka cuba untuk copy dan juga replicate apa yang kita buat. Dan apa yang kita nampak, macam-macam jenis variasi of lori keluar. Ada yang kalau kita ni The Lorry, ada yang kata buatlah macam-macam prefix mereka yang tersendiri. Contohlah seperti Abang Lori, contohlah seperti pakciklori.com, mereka pernah buat juga. So pada waktu itu memang banyak copycat. Tetapi of course antara faktor dan juga variable utama daripada segi kita punya competitive edge, boleh kita katakan, of course kita ada tech team kita sendiri, IT team kita sendiri. Maknanya kita tidak outsource apa segala function berkenaan dengan IT, berkenaan dengan teknologi kepada mana-mana syarikat ataupun freelancer. Maknanya semuanya in-house di syarikat kita dan juga di Malaysia. Maknanya kita boleh kontrol segala proses, segala pelancaran produk-produk baru, dan ini membolehkan kita untuk respon dan juga membolehkan kita untuk react kepada apa-apa trend market yang baru dengan lebih pantas, dan itu membolehkan kita untuk mendapat market share yang lebih luas. Itu pertama. Maknanya bukan sekadar teknologi, kita juga menekankan aspek data. Aspek data, dan kita ada berapa? 1, 2, 3, 4 orang data scientist pada hari ini yang kerja mereka hanyalah untuk menganalisa data-data kita, melihat segala performance pengusaha-pengusaha lori kita, melihat performance daripada segi masa yang kita ambil untuk penghantaran, dan juga of course customer experience secara keseluruhan, dan mereka memberikan satu analitik, menggunakan big data, dan memberikan kita boleh kita katakan hasil-hasil ataupun konklusi-konklusi yang dapat memberikan kita lebih banyak hasil dan juga jualan. So secara mudahnya boleh saya katakan banyak aspek competitive advantage kita ini memang adalah teknologi dan data kita sendiri. So tadi Cik Nadia cakap pada mulanya sebenarnya daripada dunia kerja 9 to 5
berpindah ke dunia usahawan dan sebelum The Lorry ni Cik Nadir ada mencuba untuk memulakan perniagaan ataupun startup lain. Tapi yang itu tak begitu berjaya. Boleh ceritakan tak apa sebenarnya daripada kegagalan yang pertama tu, ada tak diambil apa-apa pengajaran ke pengalaman ke yang digunakan untuk nak make sure kali ni kita kena elakkan benda-benda ni untuk make sure thelorry.com ni berjaya? Baik. So untuk syarikat yang sebelum ni yang kita namakan Localize, sebenarnya hayat dia tak berapa panjang lah. Mungkin boleh saya katakan dalam setengah tahun ke 9 bulan sebegitu. Jadi kesalahan utama nombor satu lah yang kami buat pada waktu itu adalah kami fikir yang diri kami ni adalah paling power lah basically kan. Kita kata kita paling power, kita kata kita lah yang paling pandai, jadi kita tak mau dengar cakap orang, right? Kita buat produk kita sendiri tanpa mengambil kira apa-apa feedback, apa-apa input daripada pengguna yang mahu menggunakan produk tersebut. Maksudnya kita nak jual nasi lemak, tetapi kita tak bercakap dengan orang yang mahu membeli nasi lemak tersebut. So ada orang suka nasi lemak, ada orang suka mi goreng, ada orang suka mi kari, tapi kita tak bercakap dengan orang yang mahu menjual nasi lemak. So sama seperti nak globalize, ideanya adalah untuk kita mengumpulkan ya segala macam pelajar, segala macam expat ya daripada beberapa negara. Contoh macam saya adalah orang Malaysia yang hidup dan duduk di London. Saya boleh berinteraksi dengan orang-orang Malaysia yang hidup dan juga duduk di London, seperti itu. Dan kita boleh chatting, kita boleh buat event, so untuk untuk networking lah. So apa yang kita tak buat adalah kita tak pergi bercakap dengan orang Malaysia duduk di London itu. Sama ada mereka akan menggunakan produk ni atau tidak. So sebenarnya dah produk yang sama, iaitu Facebook. Orang boleh je buat Facebook group sebenarnya untuk replace ataupun untuk menyelesaikan masalah yang kita cuba selesaikan. Jadi secara kesimpulannya, antara kegagalan utama adalah kita tidak memvalidasikan idea kita terlebih dahulu. Maknanya kita main taram je, kita main belasah je, right? Tanpa membuat eksperimen seperti mana saya sebut tadi. So sebab itu untuk The Lorry kami sudah pandai sikit. Kita buat eksperimen terlebih dahulu. Maknanya kita tidak ada apa-apa konklusi, right? Okay, so dia punya hipotesis apa? Macam sains eksperimen sains. So kita kata, okay, hipotesisnya adalah adakah orang mahu menempah lori secara online? So kita buat eksperimen, kita kata, okay, jom kita buat website yang simple. Lepas tu kita tengok sama ada orang mahu membeli atau tidak. So of course hipotesis itu dibuktikan sebagai benar. Tetapi pada waktu awal tu kita tak buat hipotesis dan tak buat eksperimen sebegitu. Jadi itu adalah punca kegagalan utama sebenarnya untuk produk yang sebelum ini. Okey, jadi bila kita bercakap tentang industri logistik di Malaysia, industri ni sebenarnya ada naik turun dia bergantung kepada keadaan semasa, macam sekarang ni dia bergantung juga kepada keadaan pandemik. Jadi sebagai seorang usahawan bersama dengan thelorry.com ni, apa yang Encik Nadir boleh katakan sebagai antara cabaran utama bila kita nak mulakan perniagaan dalam industri ini? Cabaran utama okey. Untuk bisnes logistik yang lebih bersifat tradisional, maknanya kita beli lori, lepas tu kita pun pergilah mengambil apa-apa tugasan. Yang kalau bisnes tradisional sebegini, of course sedikit sukar, ya, maknanya kita perlu ada kita punya jaringan kita. Kita perlukan network kita. So kalau tidak ada network sebegitu, sebenarnya sedikit sukar untuk platform yang bukan platform, maknanya syarikat logistik ataupun syarikat lori yang tradisional untuk survive dan juga untuk cari makan lah, boleh kita katakan. Namun begitu untuk bisnes yang lebih bersifat digital seperti kami,
right? So antara cabaran pada waktu awal itu adalah kerana kita adalah pengantara, right? Platform di antara pengusaha dan juga pelanggan. Makanya kita kena buat 2 kali kerja. Kita kena buat 2 kali kerja. Maknanya kita kena convince dan juga yakinkan pengusaha-pengusaha, dan kita kena convince dan juga yakinkan pelanggan untuk menggunakan servis kami. Jadi of course kita kena buat marketing kepada pelanggan, right? Kita kena buat macam-macam jenis marketing, dan kita sudah buat segalanya. Daripada social media, daripada guerrilla marketing, daripada offline ads, kita dah buat door to door, kita dah pergi buat event, macam-macam kita dah buat untuk yakinkan pelanggan yang kita ini adalah platform digital yang yang paling paling bagus lah di pasaran. Dan of course tadi saya dah ceritakan berkenaan dengan aktiviti yang saya buat untuk meyakinkan bahagian pengusaha-pengusaha lori juga. Jadi itu adalah antara cabarannya lah pada waktu awal daripada segi bisnes sendiri. Namun ada beberapa perkara lain yang ramai orang tak lihat, terutamanya usahawan-usahawan yang masih baru, iaitu talent ataupun people dan juga staff-staff yang bakal bekerja di syarikat kita. Ini sebenarnya adalah faktor utama dan juga cabaran utama sebenarnya untuk mana-mana usahawan, right? Kerana pada waktu awal sebenarnya sangat-sangat sukar untuk kita meyakinkan staff-staff yang boleh kita katakan berpotensi tinggi, berkaliber, kerana mereka boleh membawa potensi mereka itu kepada syarikat yang lebih besar dan mendapat bonus besar dan mendapat medical benefits yang power dan mendapat career progression, dan juga boleh kita katakan dia orang tahu. Dia orang tahu exactly bila dia orang achieve banyak ini, dia orang akan naik pangkat. Selepas naik pangkat akan dapat ini, akan dapat ini. So clear dan juga tidak ada apa-apa ketidaktentuan di situ. Namun begitu, untuk startup, untuk syarikat awal ni, mana ada benefit begitu. Right? Kita tak boleh janji pun. Gaji pun mungkin lebih rendah daripada apa yang mereka boleh dapat di pasaran. Namun, right, the only thing, satu benda yang tidak ada boleh kita katakan staff-staff ini dan orang-orang ini yang berkaliber ini, mereka tidak boleh dapat di syarikat-syarikat yang lebih besar, adalah responsibility, adalah pembelajaran yang lebih boleh kita katakan lebih mendadak pembelajaran mereka berbanding dengan bekerja di syarikat yang lebih besar, kerana mereka akan diberi tanggungjawab yang lebih besar, mereka akan memberi tanggungjawab mereka akan melakukan perkara ataupun tugas-tugas yang mendatangkan impak yang lebih besar di organisasi yang lebih kecil, berbanding dengan kalau mereka kerja di syarikat besar, itu adalah mereka akan kontribut sikit je dalam syarikat yang lebih besar. Jadi itu yang saya jaja pada waktu awal. Guys, staff baru, kalau joinlah kami, you akan belajar dengan lebih banyak, you akan mendapat lebih banyak experience, dan experience inilah yang akan membolehkan you untuk progress dalam kerjaya. Dengan tajuk. Okay, so bercakap tentang talent tu, tenaga yang diperlukan untuk sama-sama menggerakkan thelorry.com, especially sekarang bila thelorry.com ni dah sampai pada tahap ni, dah berkembang di Asia Tenggara dan sebagainya, apa pula yang Encik Nadir akan cari dalam seorang talent yang mahu bekerja bersama dengan thelorry.com? Okay, banyak faktor of course, tetapi pada secara utamanya kita akan lihat daripada sudut culture fit, right? Sebenarnya culture fit ini adalah perkara utama dari yang kita lihat, right? So apakah culture fit? Iaitu kesepadanan di antara budaya staff itu dengan budaya kami, right? Kami boleh dapatkan staff yang bagus, right? Tapi mungkin orang ini tidak percaya dengan budaya kami,
right? Dan yang lebih open, yang lebih boleh kita katakan fun, ya, mungkin lebih objective driven, right? Dan lebih flat, right? So staff-staff yang mungkin sudah terlalu lama mungkin bekerja di syarikat yang lebih besar ataupun dalam kerajaan, mereka sudah biasa dengan hierarki, right? Dengan hierarki dan juga birokrasi dan juga committee meetings. Kami tidak buat benda-benda itu. Kami buat keputusan yang lebih cepat dan mereka perlu keep up dengan pace dan juga kelajuan yang kami kami bergerak. Jadi itu benda pertama yang kami lihat. Of course, kesepadanan itu bukan sekadar di waktu interview dan juga temu ramah lah. Of course, kita akan lihat di waktu probation kami sama ada dia ni betul-betul ngam atau tidak dengan kita punya culture, right? So itu pertama. Kedua, of course, kita akan lihat dari segi pengalaman dan juga experience lah. Bergantung kepada position dan juga kerja itu. Kalau kita kata okay, untuk posisi ini apa kata kita hire some fresh grad, right? Kita kata okay, dan kita akan hire some fresh grad dan kita akan train mereka. Dan in fact, pada waktu awal penubuhan Delory, disebabkan kita first of all tidak mempunyai dana yang besar, pertama. Kedua, kita tak boleh attract, ya, dan tarik staff-staff yang lebih berkaliber dan berpotensi tinggi kerana mereka mahu masuk ke ataupun mahu bekerja di syarikat lebih besar. Jadi kita at the end of the day perlu rely dan juga perlu cari fresh grad untuk join kami. Dan fresh grad ini mereka lah yang merupakan tonggak pada waktu awal. Mereka diberikan responsibility dan tugasan yang lebih besar daripada kemampuan mereka, tetapi alhamdulillah mereka berjaya. Antara daripada mereka yang sudah berjaya melepasi dan melangkaui tugasan yang diberi pada waktu awal dan mereka grow with the company. Saya ada seorang staff, gaji dia 2,5 di waktu mereka dia masuk ke dalam Delory. Sekarang ini sudah lebih 10 ke atas. Kerana dia selepas 6 tahun dia bersama dengan kita, kerana company grow, dia pun grow sekali. Maknanya dia betul-betul mengambil masa weekend pada waktu hujung minggu, waktu malam untuk study benda-benda yang lain, benda-benda yang dia tak tahu, right? Dia akan belajar dan dia akan praktikkan di tempat kerja. Okey. Jadi macam kita cakap tadi, Delory.com ni antara syarikat yang terkemuka sekarang di Asia Tenggara. Dah berkembang ke Indonesia, Singapura dan juga Thailand kalau saya tak silap. Jadi boleh ceritakan macam mana sebuah syarikat yang bermula dengan pada awalnya tu agak susah sikit nak pick up, kemudian dah boleh berkembang ke negara-negara lain. Macam mana proses tu agaknya? Baik. Proses itu bukan tak mudah lah. Dan in fact kalau saya nak cerita pasal regional expansion ini, jadi kita punya proses pengembangan sayap ke luar negara ini makan masa dalam 3 jam lah. Jadi kita tidak ada 3 jam pada hari ini. Jadi secara mudahnya mana nak start lah. Kita boleh mula daripada pemilihan talent dan juga orang-orang dan staff di negara baru itulah. Jadi of course ramai usahawan yang tanya, okay, macam mana Adik you cari staff-staff yang di luar negara ini? So saya ambil contoh di Indonesia. Alright, apa saya buat simple je. Saya pergi ke Jobstreet versi Indonesia. Okay, dan pada waktu itu saya perlukan 2 orang saja. Alright, kita kata dan boleh kita katakan sebab culture kita adalah eksperimen, so saya pun tidak tahu sama ada eksperimen ini akan berhasil atau tidak di Indonesia. So Malaysia, okay, alhamdulillah eksperimen itu berjaya, iaitu orang mahu pindah rumah di Malaysia menggunakan platform digital. Now, adakah benda yang sama boleh kita buat di Indonesia? So apa yang saya fikirkan, okay, apa kata kita upah 2 orang. Okay, kita upah 2 orang untuk runkan Delory pada waktu awal, right? So saya perlukan 1 customer service, saya perlukan 1 orang untuk buat business development, 2 tu je.
Dan saya buat satu iklan di Jobstreet versi Indonesia. Saya pun lupa nama dia apa, tetapi Jobstreet lah, di bawah platform Jobstreet. Dan lebih 500 orang apply untuk posisi customer service dan juga business development tersebut. Lebih 500. Walaupun time tu dekat Indonesia mereka dah mengenali nama Delory.com ke belum? Belum. Walaupun mereka belum mengenali. So di Indonesia ni dia punya market sedikit berbeza lah, iaitu memang ada lambakan, ada lambakan talent. Ya, maknanya terlalu ramai orang mencari pekerjaan. Jadi bila mana kita buat je iklan, memang ramai lah, dan of course dia orang punya populasi pun memang ramai kan. Jadi sebab itu kita dapat ramai, jadi saya pun kena go through one by one dan cari kandidat yang betul-betul berkaliber. So daripada 500 saya turunkan ke dalam 10, saya interview dalam 6 ke 7 gitulah. Dan alhamdulillah kami dapat seorang namanya Zaidan, dan Zaidan ni masih bersama kami sampailah ke hari ini. So kita expand 2018, so masih pada waktu hari ini 2021 masih berada dengan kami. So apa yang kita buat simple je. So customer service, kita beli telefon, right, untuk dia angkat call. Kita buat website yang simple supaya ada apa-apa booking, customer service ni akan uruskan, dan kalau ada apa-apa pertanyaan, dia angkat call. Dan seorang lagi itu business development, kerja dia mencari supir-supir, mencari supir, dan juga kita panggil mitra-mitra untuk bersama dengan kita di Indonesia, di Jakarta. Dan alhamdulillah penerimaan tu okey, maknanya mereka sudah familiar, right? Mereka sudah familiar dan dengan platform-platform yang lain seperti Gojek, Jadi kami ini boleh kita katakan salah satu lagi punca pendapatan mereka. Dan joke ataupun lawak yang mereka buat dalam komuniti truckers ini adalah ada 3 player sebenarnya di dalam Indonesia pada waktu itu, pada tahun 2018. Ada kami, Delivery, dan juga GoBox. GoBox ini warna kuning, Delivery ini warna hijau, dan Delory warna merah. Jadi mereka mengatakan ini adalah traffic light. So merah Delory, kuning GoBox, dan itu adalah Delivery. So kami dipanggil dengan julukan nama si merah. Ada yang Delivery si hijau. So itulah, so daripada situlah kita berkembang, dan kita nampak yang memang ada penerimaan di raya Indonesia untuk servis-servis begini, dan kita expand dengan lebih rapid daripada situ, dan dapatkan seorang country manager yang berpengalaman, dan alhamdulillah sekarang ini di bawah kelolaan dan juga leadership oleh country manager itulah. Okey, apa kata kita cerita sikit tentang perkembangan industri ni selaras dengan keadaan global sekarang ni, iaitu berkaitan dengan kemunculan pandemik ni pada tahun lepas, dan ada kesan tak kepada perniagaan Delory.com ni? Apa antara perubahan yang Encik Nadia lihat terpaksa dibuat dengan tiba-tiba, yang mungkin sebelum 2020 kita tak sangka pun benda tu akan diperlukan dalam pengurusan sesebuah perniagaan seperti Delory.com ni? Ataupun in other words, what changes have you had to make untuk memastikan Delory.com dapat terus berjalan? Baik. So untuk kami sebenarnya pandemik ini memang banyaklah kita belajar, right? Memang sangat belajar. Ini pun makan masa 3 jam untuk saya terangkan daripada awal sampai akhir. Dan sebenarnya belum berakhir lagi. So banyak untuk kita cerita. So kita tidak ada masa yang cukup. Tetapi secara kesimpulannya banyak yang kita perlu ubah, right? Of course daripada segi cara kita bekerja memang perlu diubah sedikit. Namun begitu disebabkan visi dan juga cara kita buat syarikat ini pada waktu awal adalah secara digital, secara cloud. Jadi transition daripada work kerja di pejabat ke kerja di rumah itu, work from home, lebih mudah dan sangat-sangat mudah sebenarnya kerana semuanya sudah secara online, right? Itu pertama daripada segi cara kita bekerja. Kedua, daripada segi bisnes itu sendiri, of course saya boleh katakan bisnes pindah rumah kita memang mendapat memang ada sedikit penurunan, right? Of course penurunan ini
disebabkan oleh beberapa lockdown dan juga PKP yang kita alami sejak 2 tahun ini. Jadi of course bila kita cakap soal pandemik, orang lebih cenderung kepada duduk di rumah, bukan mahu pindah rumah. Dan selalunya pindah rumah ini berlaku disebabkan pertukaran kerja, right? Mungkin mereka mendapat kerja yang baru, right? Di tempat yang lebih di satu tempat yang lain. So mereka pindah rumah mereka lebih dekat dengan tempat kerja. Mungkin juga mereka mendapat mungkin mereka mendapat gaji yang lebih besar, right? So mereka boleh mampu untuk membayar dan juga menyewa tempat yang lebih besar, contoh. Tapi di waktu pandemik ini kita semua boleh kita katakan mendapat impak, right? So pindah rumah itu tak serancak sebelum inilah pada tahun 2019, right? Dan tahun-tahun sebelum. Namun begitu kita panggil light at the end of the tunnel kita adalah untuk bisnes e-commerce kita itu. So pada tahun 2019 kita dah buat satu keputusan di antara regional manager, so di semua negara kami bersetuju untuk memberikan lebih banyak fokus kepada e-commerce. Ini sebelum pandemik. Kita kata sebenarnya e-commerce ini mendatangkan pulangan dan juga dapat menghasilkan potensi yang lebih besar berbanding dengan bisnes-bisnes yang lain. Dan kita kata okeylah, jom kita meletakkan segala tenaga, segala usaha, segala resource dan kita ada dan kita akan prioritikan segala macam produk yang berkaitan dengan e-commerce dengan lebih dan kita memberikan keutamaan. So alhamdulillah pada tahun 2020 dalam April ke Mei kami mendapat satu fenomena yang boleh kita katakan terkejut juga, iaitu terlalu ramai orang membeli secara online. Right? Bila orang membeli secara online yang terlalu banyak, kita punya warehouse, kita punya gudang pada waktu itu tidak mencukupi untuk support bisnes yang kita dapat. Right? So pada waktu itu kita hanya menyewa satu space, gudang yang berukuran lebih 12,000 kaki persegi, 12,000 square feet. Dan kami terpaksa pindah warehouse sebanyak 2 kali selepas itu. Daripada 12,000 ke 60,000. Lepas tu sekarang ini, pada bulan November 2020, kami pindah ke HQ kami dan juga gudang kita panggil Central Sorting Center kami, iaitu dinamakan Boomerang, yang yang berukuran lebih 150 kaki persegi. 150,000 kaki persegi. So memang ada satu perkembangan mendadaklah dalam bisnes e-commerce kami, dan alhamdulillah perkara ini adalah satu benda yang kami sangat-sangat bersyukurlah, right? Disebabkan pandemik, lebih ramai orang dan pengguna-pengguna lebih cenderung untuk beli online daripada beli offline, right? Dan faktor makronya memang membolehkan kita untuk berjaya di dalam alam e-commerce ini. Dan in fact benda ini selalu saya cakapkan di town hall kami. Setiap bulan kami buat town hall dan saya akan ulang benda yang sama kepada staff-staff saya. Saya kata, guys, korang ni memang sangat-sangat bernasib baik. Saya pun bernasib baik kerana kita right, beroperasi dalam bisnes yang perlu. Bisnes yang perlu di waktu pandemik ini. So imagine kalau kami buat bisnes yang lain, mungkin tidak tidak senasib baik. Dan alhamdulillah tidak ada orang yang kena buang ataupun kita perlu stop bisnes. So alhamdulillah kita masih boleh berjalan dan mendapat punca pendapatan di waktu pandemik ini. So memang sangat-sangat bersyukur dan alhamdulillah. Yep. So ketika ini, waktu pandemik ni, ialah dengan ramai orang disarankan untuk duduk di rumah. Jadi kita tak boleh nak nafikan kaitan antara industri logistik ni dan juga e-dagang seperti yang Encik Nadia cakapkan tadi. Dia akan semakin berkembang. Tapi kami ada menjumpai waktu buat kajian untuk interview ni, kita ada jumpa satu artikel yang mengatakan
mungkin industri logistik ni akan tidak menjadi begitu menarik, akan jadi kurang menarik ataupun kurang seksi apabila pandemik ini bukan lagi satu situasi yang perlu kita hadapi. Apa pandangan Encik Nadir? So first of all, logistik ni dah wujud selama berapa lah, mungkin berjuta-juta tahun lah. So kerana dari sejak azali lagi memang ada satu requirement dan juga satu keperluan untuk menghantar barang dari satu tempat ke satu tempat. Okay. So daripada zaman kuda dan juga unta, sekarang ni kita ada lori. So saya rasa akan ada inovasi, of course. Akan ada inovasi pada mungkin dalam 10-20 tahun akan datang. Tapi 50 ke 100 tahun akan datang, visi dan apa yang saya nampak adalah kita akan lebih kepada autonomous trucking. Right? Trucking ataupun lori-lori yang bersifat robot lah. Jadi, dan ini akan berlaku untuk kita panggil mid-mile. Right, so maknanya contoh kalau ada lori daripada Penang ke JB, contoh, right. So sekarang ini yang membawa lori itu adalah manusia dan dia perlu memandu mungkin berapa dalam 10 jam, 8 jam ke 10 jam, mungkin atau lebih dari Penang ke JB, right, untuk dan mungkin ada risiko penat dan lain-lain. Tapi dengan autonomous trucking ini boleh mengganti tugasan pemandu tersebut. Jadi instead of dia perlu fokus secara 100%, mungkin dia perlu fokus 50% saja. So maknanya dia boleh relax. Dia boleh relax di waktu memandu itu dan just lebih mungkin boleh buat kerja lain, mungkin boleh buat apa-apa tugasan lain, right? Dan hanya perlu adjust, right? Hanya perlu interfere dengan pemanduan itu sekiranya ada benda yang robot ataupun AI itu tidak dapat selesaikan. Kerana kalau jalan yang straight tu memang senang lah untuk kita buat autonomous trucking. Right? So saya nampak memang dalam masa mungkin 50 tahun lah, saya bagi 50 tahun. InsyaAllah kita akan bergerak ke situ. Namun, untuk last mile punya use case, maknanya penggunaan lori dan penghantaran barang di bandar-bandar, right? Dengan lori, saya tidak yakin sama ada benda itu boleh digantikan dengan robot ataupun AI. Kerana first of all, pertama sekali jalan-jalan raya di KL ini memang sedikit confusing dan sila hari bulan ada je orang akan cross dan ada macam-macam jenis interference dan juga halangan-halangan yang mungkin AI tidak dapat baca. Jadi saya jangkakan perkara itu tidak akan mendapat penggunaan meluas lah, right? So untuk mid mile dan juga long haul trucking saya rasa ada, tetapi untuk intra-city dan juga last mile mungkin tidak lah, saya rasa. Okey. Jadi banyak yang menarik tentang thelorry.com ni dan juga industri logistik yang Encik Nadir dah kongsikan setakat ni. Jadi tadi kita dah bincangkan tentang bagaimana thelorry.com berkembang ke Asia Tenggara, regionally. Jadi untuk masa depan, agaknya perancangan yang ada in the pipeline untuk thelorry.com ni? Ada tak apa-apa projek ke ataupun cabang baru dalam thelorry.com yang mungkin Cik Nadir bersama dengan pengasas bersama sedang lihat mungkin akan menuju ke arah tu untuk masa depan? Wow, so banyak sebenarnya yang kami nak buat dalam jangka masa 5 ke 10 tahun daripada sekarang. Tapi at the end of the day, apa yang kita ingin lakukan adalah untuk visi itu masih sama, iaitu apa yang kami perlu buat untuk memastikan kami relevan, right, di dalam industri logistik dan dengan cara penambahbaikan dan inovasi secara teknologi. So apa segala kita buat, visi itu adalah segala strategi, segala produk yang kita lakukan semua berpandukan dan juga berpaksikan visi kami itu, right? Itu pertama. Jadi of course kita mahu mengembangkan bisnes sebesar yang mungkin, right? Daripada segi bisnes e-commerce kami itu, right? Kami ingin kembangkan lagi di Indonesia dan juga Thailand. Jadi untuk operate dan juga untuk
buat operasi gudang di Thailand juga dan juga di Indonesia. Jadi dan hopefully at the end of the day dalam masa 5 ke 10 tahun akan datang mungkin kita nak senaraikan saham kita di bursa-bursa saham yang ternama, mungkin di Malaysia, mungkin di US. So doakanlah. Baik. Info dan perkongsian yang menarik Encik Nadir. Terima kasih banyak kerana bersama dengan kami dalam podcast Bosan hari ini. Terima kasih kerana jumpa saya pada hari ini. Baik, sekian saja episod kita untuk hari ini. Jika anda terlepas mana-mana bahagian dalam podcast hari ini, anda boleh terus dapatkan podcast Mari. Search saja MARII di mana-mana saluran podcast seperti Spotify, Google Podcast, Apple Podcast dan juga Stitcher. Sehingga episod yang akan datang, saya Azaria Tagaya. Jumpa lagi. This is a Mari podcast.